Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, hari Jumaat yang keempat, anjuran Surau Khalid bin Al-Walid IPK Selangor, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 34, masih lagi berkaitan dengan tajuk bid'ah. Di sini ditanyakan soalan, apakah hukumnya mengatakan bid'ah? Di sini maksudnya bid'ah yang sesat, yang berdosa, kepada perkara-perkara khilafiyah. Khilafiyah maknanya perkara-perkara yang para alim ulama tidak seia sekata, lalu kita mengatakan bid'ah sesat. Ataupun kita mengatakan bid'ah sesat kepada perkara yang sabit dengan hadis yang dhaif. Baik, jawapan Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di hafizahullah ta'ala, seorang tokoh ulama yang terkenal dari Iraq, tapi beliau menjadi pensyarah juga di Jordan, dan beliau banyak menulis kitab-kitab dalam pengajian Islam. Apabila ditanya tentang persoalan ini, benda itu khilaf di kalangan ulama, tapi kita nak kata ini bid'ah sesat, ataupun amalan itu ada disebut dalam hadis, cuma hadisnya itu dhaif, lalu kita nak kata amalan itu sesat. Itu persoalan yang diajukan. Lalu beliau menjawab, yang mana dalam terjemahan bahasa Melayunya, kata beliau, termasuk di dalam kesalahan yang nyata, al-khata'ul mubin, kesalahan yang nyata, apabila menetapkan sebagai bid'ah, yakni dalalah, mengatakan bid'ah sesat ke atas perkara yang para ulama tidak seia dan sekata mengenainya, daripada sudut sabitnya dan ketiadaannya, daripada sudut kuat dan lemah dalilnya. Kerana dalam memahami Quran dan Sunnah, biasa ulama itu sepakat, dia panggil ijma', seia sekata dalam sesuatu isu, dan tidak jarang berlaku
kerap kali berlaku ulama berbeza kefahaman. Ulama ni baca ayat yang sama faham begini, ya. Ulama lain baca begini faham begini. Akhirnya keluar fatwa yang berbeza. Maka inilah dikatakan khilaf, ya. Begitu juga pada perkara yang ditetapkan oleh hadis yang dianggap dhaif oleh para ulama hadis. Jadi ada zaman kita ni satu pendekatan, satu sikap, bagi mereka hadis dhaif ni tolak. Kenapa tak amal dengan ni? Hadis ni dhaif. Itu insya-Allah akan diperincikan dalam bab yang keempat nanti. Tapi untuk masa ini sekadar untuk yang ada kaitan dengan bid'ah kita akan terangkan insya-Allah. Kerana dengan label tersebut bid'ah sesat tadi menyebabkan kita menghukum para sahabat dan generasi salafus soleh selepas mereka radhiyallahu anhum ajma'in sebagai pembawa bid'ah. Kerana seorang mujtahid itu akan menganggap ijtihadnya lebih kuat hujah berbanding ijtihad orang lain. Jadi khilaf ini perkara biasa apabila sesuatu itu terbuka kepada penafsiran yang berbeza. Kadang-kadang orang tak faham, ya. Dia kata buat apalah kita ni ikut mazhab-mazhab, sedangkan Nabi SAW meninggalkan kepada kita Quran dan Sunnah. Nabi tak tinggalkan mazhab kepada kita. Nabi tak pernah pesan kita ikut mazhab Hanafi ke Maliki ke Syafi'i ke Hambali. Yang Nabi SAW kerap berpesan supaya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Jadi orang yang bercakap macam ini, dia gagal faham apakah konsep mazhab itu. Kalau dia faham, dia tidak akan bercakap percakapan sebegitu, kerana itu menyerlahkan ketidakfahaman yang nyata. Kerana apa? Kerana mazhab ini adalah salah satu natijah daripada mengikut Quran dan Sunnah. Dia kata kita ikut Quran dan Sunnah, tak boleh ikut mazhab. Dia perasan atau tidak, hasil daripada ikut Quran dan Sunnah itulah berlakunya mazhab. Kenapa? Kerana bila-bila masa para alim ulama nak mengenal pasti sesuatu hukum, maka mereka akan pergi kepada sumber hukum. Sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi golongan yang nak pakai Quran saja. Dia kata saya ikut Quran je, hadis saya tak pakai, ya. Ini adalah fatwa yang menyeleweng. Kerana Quran itu wahyun lafzan wa makna. Quran adalah wahyu, lafaznya wahyu, makna juga wahyu. Sunnah adalah wahyun maknan dunal lafzi. Sunnah adalah wahyu juga, tapi daripada sudut makna tu wahyu, lafaz adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya wahyu. Bila ulama rujuk pada Quran dan Sunnah, ada kalanya mereka memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sama, keluar fatwa yang sama, namanya ijma'. Okay? That is the first possibility of following Quran dan Sunnah, iaitu konsensus, ijma'. The second possibility adalah ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham begini, lalu keluar fatwa. Ulama seorang lagi dia faham lain, maka keluar fatwa yang berbeza. Maka fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Saya bagi contoh, ya. Pertama, contoh yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tolak mazhab, dia menolak sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, Ustaz jangan bohong saya. Mana ada mazhab zaman Nabi sehingga Nabi boleh iktiraf mazhab pula? Bukan. Bukan mazhab yang dimaksudkan tu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan, belum wujud lagi. Yang dimaksudkan tu konsep bermazhab. Dua orang sahabat Nabi dalam perjalanan, mereka ingin menunaikan solat tapi tidak ada air. Sudah ada dalil yang jelas dalam Al-Quran memerintahkan supaya bertayamum. Maka kedua sahabat Nabi beramal dengan dalil yang jelas. Kedua-duanya bertayamum dan solat. Lalu ketika mereka teruskan perjalanan, berlaku mereka itu berjumpa dengan air. Dan waktu solat masih ada, masih berbaki lagi waktu solat. Ketika itulah dalilnya tidak jelas. Kalau sudah solat dengan tayamum, tiba-tiba jumpa air, kan tayamum tu ganti kepada air. Masa tak ada air, okeylah dengan tayamum. Sekarang sudah jumpa air, isunya nak kena ulang solat ke tak perlu. Di situ dalilnya tidak jelas. Maka sahabat masing-masing berijtihad. Satu orang dia fikir sudah solat dengan tayamum sudah sah, buat apa nak ulang lagi?
Satu fikir, ya solat dengan tayamum, tapi tayamum tu ganti. Ni asal sudah ada, waktu masih ada. Lalu dia berwuduk dan dia solat lagi sekali. Lalu bila mereka menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Yang kamu buat tu sudah kena dengan sunnah. Berarti ya. Di zaman kita ni ada segolongan, dia ada binary vision. Kalau satu sunnah, satu lagi mesti bid'ah. Ini sunnah, ini satu lagi mesti bid'ah sesat. Kalau baca surah Kahfi hari Jumaat sunnah, baca Yasin itu bid'ah. Itu konsep dia. Kalau buat makanan kepada keluarga si mati, itu adalah sunnah. Kalau keluarga si mati buat makanan sedekah pada orang ramai, itu bid'ah sesat. Binary. It's either black or white. Sedangkan tidak demikian. Nabi SAW bersabda kepada yang salat satu kali, asabtas sunnah, kamu sudah buat kena dengan sunnah, kena dengan caranya, salat cukup satu kali dengan tayamum. Nabi tidak kata kepada yang salat dua kali, fa'altal bid'ah. Kamu dibuat bid'ah. Tidak. Nabi SAW bersabda, walakal ajru marrataini. Dan bagi kamu pahala dua kali. Pahala salat kali pertama kamu dapat, pahala salat kali kedua juga kamu dapat. Ini iktiraf daripada Nabi SAW kepada perbezaan pandangan kerana dalil tidak jelas. Ada kalanya dalil seolah-olah jelas, masih khilaf lagi. Ketika Nabi SAW menghantar tentera Islam untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah, kerana Yahudi Bani Quraizah ini mereka mengkhianati Nabi SAW dalam peperangan Al-Khandaq, peperangan Ahzab. Bila tentera bersekutu menyerang Madinah, Yahudi sebagai penduduk Madinah sepatutnya bersama dengan Nabi SAW. Sebaliknya, mereka bersama dengan musuh. Bila musuh telah meninggalkan kota Madinah, maka Nabi SAW menghantar tentera untuk take care kepada pengkhianat. Mungkin dalam istilah moden dipanggil treason. Dalam undang-undang Malaysia, setahu saya tak ada istilah treason. Yang ada adalah waging war against yang di-Pertuan Agong. Dalam penal code itu istilah dia dan hukuman mati. Nabi hantar tentera dan Nabi pesan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jelas pesanan Nabi SAW, jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jelas tak? Jelas, ini hadis, ini sumber hukum. Dan sahabat Nabi SAW tak ada timbul hadis dhaif ke hadis sahih, mereka dengar dengan telinga mereka sendiri hadis Nabi SAW. Yang pelik, dalam perjalanan bila masuk waktu asar, sebahagian sahabat menunaikan solat asar. Adakah sahabat ini engkar kepada perintah Nabi SAW, tak nak ikut cakap Nabi? Dan sebahagian yang lain, mereka tak solat asar, mereka tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru mereka solat. Padahal waktu asar sudah habis. Mana satu yang betul? Bila sampai kisah ini kepada Nabi SAW, lam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak mengkritik salah seorang pun daripada dua golongan tadi. Kenapa? Kerana masing-masing memahami dengan kefahaman yang berbeza. Yang sembahyang dahulu itu, kerana mereka kata, maksud Nabi SAW jangan sembahyang asar di kampung Bani Quraizah adalah suruh kita itu cepat. Sekira-kira asar dah sampai sana. Kalau dalam istilah undang-undang, mereka mengambil purposive approach. Mereka mengambil pendekatan apa tujuan bercakap tu. Tujuannya bukan kata jangan sembahyang asar dalam waktu. Kerana ada dalil daripada Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan satu kewajipan atas seorang mukmin yang berwaktu. Jadi kena solat dalam waktu. Maksud Nabi suruh cepat. Kira-kira asar kita dah sampai sana, tapi dah kita lambat, solatlah dulu. Sementara sekumpulan lagi, bukan mereka lawan ayat Quran. Ya, ayat Quran suruh sembahyang dalam waktu, mereka sembahyang luar waktu, bukan. Tapi kerana mereka memahami hadis Nabi secara literal approach. Zahirnya Nabi kata jangan solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah, maka kampung Bani Quraizah lah kita solat. Soal waktu luar waktu itu dah tak relevan, ini exceptional. Jadi masing-masing ada cara memahami hadis Nabi SAW yang masing-masing dengar dengan telinga mereka sendiri. Maka Nabi SAW tidak mengkritik mana-mana daripada para sahabat. Ini menunjukkan pengiktirafan daripada Nabi SAW terhadap konsep bermazhab.
Kan kalau kita ikut Quran dan Sunnah lagi bagus, Zat. Mazhab ni macam-macam. Paling tidak zaman sekarang ada 4 mazhab. Kamu tak faham lagi kah? Mazhab itu pun ikut Quran dan Sunnah. Adakah kamu sangka mazhab ini reka-reka sendiri? Contoh, daripada satu ayat Al-Quran sahaja, ulama boleh ijma', dalam masa yang sama ulama boleh khilaf. Bila khilaf, automatik jadi mazhab. Iaitu tentang iddah perempuan yang dicerai oleh suami. Wanita, kalau suami dia cerai, dia tidak boleh terus berkahwin dengan orang lain. Nak berkahwin dengan orang lain boleh selepas iddah. Persoalannya, iddah tu lama mana? Jadi ulama nak tahu, rujuk kepada sumber hukum Quran dan Sunnah. Rupanya dalam Quran jelas, Allah telah sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, hendaklah mereka beriddah selama 3 quru. Maka ijma' ulama bagi perempuan yang merdeka, bukan hamba sahaya, iddahnya adalah 3 kali quru. Tidak ada ulama kata 2, tidak ada ulama kata 4, kerana salah sah jelas maknanya 3. Yang tak jelas adalah quru. Quru itu apa makna? Rupanya dalam bahasa Arab, Quran ini dipanggil kalimah mushtarakah, perkataan yang dikongsi makna. Ada perkataan dikongsi oleh 2 makna, 3 makna, 15 makna. Quru dikongsi oleh 2 makna. Satu makna quru adalah haid, 3 kali haid. Satu lagi makna quru adalah suci daripada haid. Dua-dua tu orang Arab panggil quru. Maka timbul persoalan dalam pemikiran para ulama, quru dalam ayat ni mana satu? Adakah maksudnya 3 kali haid? Adakah maksudnya 3 kali suci? Yang mana satu yang Allah Ta'ala kehendaki? Macam apa jalan? Maka ulama rujuk kepada ayat-ayat Quran yang lain yang ada kaitan dengan isu ini, kerana ayat Quran sama ayat Quran itu ada kalanya saling tafsir menafsirkan. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat lain. Yang kedua, ulama rujuk kepada hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang iddah. Kenapa? Kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Yang ketiga, ulama rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kenapa? Kerana Al-Quran bahasa Arab. Kena faham mengikut kaedah bahasa Arab. Saya masih ingat masa saya di UIA tahun 5 ambil LLB Syariah, kita belajar isu ini sampai mereka katakan adat dan makdud, bilangan yang dibilang dalam bahasa Arab dia kena berbeza. Kalau satu male muzakkar, yang satu mesti muannas. Kalau adat dia muzakkar, yang dibilang mesti muannas, maka salah satah itu adalah muannas, female. Kan Arab dia ada male dengan female, walaupun sebenarnya tak ada male female, tapi perkataan itu dinilai sebagai perkataan lelaki maskulin, satu lagi perkataan yang feminin. Salah sah ada ta marbutah. Ta marbutah tu adalah feminin, maka quru mesti maskulin, sebab dia akan terbalik. Yang antara maskulin tu apa? Haidah ataupun at-tuhru. Haid ataupun suci, at-tuhru yang maskulin. Maka maksud quru adalah suci. Setengah ulama berpandangan demikian. Akhirnya setelah dikaji, ulama mazhab Hanafi merumuskan quru dalam ayat bererti haid, keluar fatwa 3 kali haid habis iddah. Sementara ulama mazhab Syafi'i merumuskan quru maknanya suci, keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, berlaku 2 mazhab. Kamu dengan senang hati kata ikut Quran Sunnah, tak ikut mazhab. Ikut Quran Sunnah itulah menghasilkan mazhab, kerana boleh jadi berbeza dalam memahami. Maka ketika itu boleh tak yang mazhab Syafi'i kata Hanafi ni bid'ah, baru 3 kali suci dah habis iddah? Ataupun mazhab Hanafi kata Syafi'i ni bid'ah, nak kena tunggu 4 kali suci, 4 kali haid. Kan kalau 3 kali suci mesti 4 kali haid. Ni nak kena tunggu 4 kali haid baru habis iddah. Quran kata 3 kali je. Tak boleh. Kerana perkara itu perkara khilaf, masing-masing mujtahid menganggap pendapat dia benar, maka masing-masing beramal dan pengikut juga bertaklid kepada imam masing-masing. Tak perlu kita nak bergaduh dengan mazhab Hanafi, Syafi'i, isu khilaf. Sama juga dengan isu kunut. Isu kunut, isu khilaf. Saya jumpa seorang
penceramah yang asalnya dia mu'allaf, mungkin tuan-tuan pernah dengar ya, Lim Juisun nama dia. Lim Juisun. Jadi beliau cerita, dia kata 10 tahun baru beliau faham baca kunut ni adalah perkara khilaf. Kenapa? Kerana beliau kan baru masuk Islam. Lalu beliau itu terdedah dengan golongan yang mengatakan baca kunut subuh bid'ah sesat. Jadi dia faham macam tu, baca kunut subuh tu bid'ah. Lepas tu baru dia mengaji, belajar usul fiqh, belajar maqasid syariah. Ada satu syekh dari luar mengajar pada dia, oh dia kata, rupanya kunut subuh ni masalah khilaf je. Jadi tak perlulah sampai kita saling membid'ahkan semata-mata kerana perkara khilaf. Jadi sangat tak betul ya, orang yang bila dia berpegang kunut subuh tak sunat, dia sibuk nak paksa orang kata itu bid'ah. Dan ini kisah benar. Ya. Satu kisah berlaku di Lembah Kelang. Satu orang pesan pada imam. Kata dia, imam nanti subuh semayang jangan baca kunut. Sebab bagi dia pegang kunut subuh tu bid'ah. Jadi imam keberatan lah sebab nanti makmum tanya. Jadi imam cakap pada dia, habis nanti kalau jemaah tanya macam mana pula Ustaz? Lah imam cakap lah, imam lupa. Tengok. Kunut subuh tu sunat tak sunat khilaf. Berbohong tu tak ada khilaf, haram. Kamu nak suruh orang tu keluar daripada perkara yang khilaf, kamu suruh dia buat perkara yang ijma' ulama' haram. Berbohong tu haram. Dia tak lupa tapi dia kata lupa, tu haram. Ini menunjukkan kesempitan dalam memahami masalah khilaf. Sebenarnya kunut subuh ni masalah yang ulama' dah lama khilaf. Imam Abu Hanifah berijtihad dan mengatakan kunut subuh itu tidak sunat. Imam Malik berijtihad mengatakan kunut subuh sunat, tapi baca sebelum rokok. Murid pada Imam Malik, Imam Syafi'i berijtihad dan beliau berpandangan bahawa kunut subuh sunat baca bangkit dari rokok rakaat kedua. Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berijtihad, masing-masing mujtahid. Kata dia tidak, kunut subuh tidak sunat. Tak perlu baca kunut subuh. Jadi kenapa kalau kita yang menjadi pengikut ini, tiba-tiba nak membid'ahkan? Oh, kerana saya ada PhD dalam bidang hadis. Saya tak sama macam orang lain. Saya ada PhD, jadi oleh kerana saya ada PhD dalam bidang hadis, saya tahu hadis yang dipegang oleh mazhab Syafi'i itu, kalau diriwayat dia ada sifulan daripada sefulan, maka hadis itu jadi dhaif. Kejap bang. Jadi abang anggap pendapat yang tak baca kunut subuh tu lebih kuat. Betul lah. Sebelum abang lagi dah ada ulama besar, Imam Abu Hanifah pun berpandangan sama. Kunut subuh tak sunat. Sebelum ada abang ada PhD lagi, ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan kunut subuh tidak sunat. Pandangan mereka tidak sampai membatalkan pandangan mazhab yang mengatakan sunat. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Tu ijtihad ulama besar tidak boleh membatalkan ijtihad ulama lain. Kamu yang belum mujtahid, takkan kamu boleh membatalkan. Khilaf itu akan tetap berlaku, buat kecoh saja. Jadi yang lebih senang adalah masing-masing beramal dengan mazhab masing-masing. Kita mazhab Syafi'i baca kunut, jangan marah kawan kita Bangladesh, Pakistan tak baca kunut. Mereka khilaf. Mereka Pakistan, Bangladesh tak payah baca kunut, mereka tak payah marah kita yang baca kunut. Benda khilaf. Dan masing-masing menganggap dalilnya kuat. Dan kena ingat, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ulama mujtahid mutlak mustaqil. Beliau tidak terikat dengan ijtihad ulama-ulama hadis yang datang selepas daripada beliau. Beliau boleh nilai sendiri. Kalau pun Imam Bukhari menilai hadis ini begini, ijtihad Imam Bukhari tidak akan bakal mengikat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan sanad Imam Syafi'i lebih hampir dengan Nabi SAW. Kerana beliau generasi yang lebih awal. Kita sekarang ni Jumaat masuk awal ya. 1:09 dan jam telah menunjukkan 1:05. Jadi kesimpulannya adalah perkara khilaf itu la yunkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak sepatut kita mengingkar benda yang ulama khilaf. Wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Kalau kita nak ingkar boleh. Perkara yang ulama telah ijma' perkara itu haram, itu kita wajib ingkar. Ya, tapi kalau yang khilaf itu masing-masing beramallah dengan mazhab masing-masing, tidak perlu bergaduh. Ini namanya berlapang dada. Dengan kepelbagaian pandangan, Nabi sudah ajar, Nabi sudah bagi contoh, Nabi membenarkan kedua-dua pandangan. Para ulama semenjak dahulu pun masing-masing menghormati. Kata dia, pendapat saya betul, boleh jadi salah. Pendapat si fulan itu tak betul, tapi boleh jadi betul.
Wallahu alam. Insya-Allah dalam pilihan akan datang kita akan sampai kepada kesimpulan tentang bab yang pertama. Apakah kesimpulan tentang tajuk bid'ah ini? Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.